Assalamualaikum. Welcome to Podcast Tinker. Waalaikumsalam. Di mana kali ini hanya kita berdua saja. Betul. Sebab apa? Kita ada sebab. Kenapa, Sebabnya bang? hari ni kita punya podcast awal sikit. Awal sikit. selalunya- Tapi tak ada sebab lah kan. Aku malas nak sebut sebab dia ulang-ulang kali. Sebab aku takut nanti LHD yang cari. Tapi sebenarnya baguslah berdua. Sebab aku sekarang dah bertiga. Kenapa? Bintang digital. Tak. Angkat diri sendiri. Okay, so yes, apa ni, CTA nantilah hujung-hujung lah. Macam, kau nak cakap je? Sebab dah terbuka dah pun kan. Orang cakap je lah. Kalau mereka nak tengok dekat Podcast Tinker, nak dengar dekat Spotify, dekat Apple Podcast, Google Podcast dan banyak lagi benda yang boleh podcast. Yep. Alright, so yes, minggu ni adalah minggu yang di mana baru saja berlalu satu orang kata something yang baru lah kita buat dekat dalam Tinker. Iaitu dah inside. Oh tak. Bukan. Okay. Iaitu Apa yang baru? Kapsul kau. Kapsul kau yang macam jadi satu gelombang lah, macam satu wave. Tapi kan, to be honest, aku tak dapat tengok lagi sampai sekarang. Aku pun dapat tengok 2 segmen je. Sebab masa aku tengok tu belum segmen yang ketiga, tak siap lagi, tak shoot lagi. Jadi aku tak tengok yang full juga. Okey lah, tapi itu okay, aku just nak tanya lah kan. Ini macam kita buat kosong sebelum kita masuk ke dalam topik kita. Maksud kita buat kosong dah sampai habis. Tak, cerita okay, Syapak reference kepada orang kat luar adalah Haikal sekarang adalah bintang kapsul. Di mana dia baru-baru ni dia keluar lah dalam satu production yang Tinker produce, iaitu macam like mini drama lah, macam tu, mini drama one lah. off sebenarnya. Ramai yang ingat tu macam drama macam bersiri-siri. It's a special lah. It's a special, one off je. Dan dia berkisahkan tentang masyarakat kita dan juga COVID. Betul. Nak kata awareness tak juga. Tapi macam awareness dalam diam lah. Siapa yang sedar-sedar lah kan. Dia memparodikan benda-benda yang terjadi dekat Malaysia. Yes. Macam contoh pakai mask tak betul. Betul. Cek suhu, tak social distance. Tak social distance. Pakai cek suhu, pakai jari, pakai tangan. Alright. So benda-benda macam tu. And it's directed and produced by Akid. And dia bintang pun bintang-bintang kat dalam tu semua budak-budak Tinker lah. Bajet lah cerita dia. Tapi ini bukan untuk bukan batu loncatan untuk production luar nak. Oh wow. Haikal makin berani nowadays. Tapi kan persoalan aku adalah kan, bila kau dah itu adalah satu perlakonan yang macam untuk setengah jam. Kau rasa kau okey tak kalau nak buat benda tu? Macam I mean lah, katalah kan, kau macam nak lompat kepada satu lagi orang kata dunia yang baru. Kau okey tak nak buat? Sebab aku dah pernah try. Macam aku dah pernah appear dekat dalam drama previously beberapa drama tahun apa lepas. Aku dah lupa. Kau ngamping aku ingat. Yes, drama tu lead dia Shah Al-Yahya. Aku terlupa apa nama. Tapi it's a Michael Ang punya. Michael Ang ya, sebab budak-budak multiviral semua ada kat dalam tu kecuali Haze. Oh, Shalma ada juga. Shal pun ada juga. So it was a new like experience dekat aku. Tapi aku rasa aku bukan orang yang tepat untuk join tu. Oh, faham. Tapi kalau kau kan, kau rasa macam kau enjoy ke tak? Depends. Sebab aku enjoy craftness. Faham. Craftness aku enjoy. Cuma aku tak enjoy tu macam long hour je. Sebab tu kau buat ni pun lama kan? Lama bayangkan daripada petang, like macam pukul 2 sampai shoot membawa sampai ke malam. Dan itu hanya untuk beberapa scene saja. Dalam 6-7. Tapi banyak jugalah. Cuma biasanya dari segi kreatif side aku suka. Sebab Akid thank you lah. Sebab dia buat skrip memang baku. Aku rasa dia Google Translate kot. Oh, faham. So dia punya bahasa sangat baku. So maksudnya mostly banyak yang dalam skrip dalam tu yang aku cakap, aku ada olah-olah sikit dia jadi macam guide script je lah untuk orang. Dia guide script lah. Tapi sebenarnya kalau kau berlakon drama betul, memang kau kena ikut sebiji-sebiji. Sebab kau kena respect writer. Writer tu dah tak tidur malam buat skrip, betul kau selamba tukar. Nak ad-lib tukar. Ad-lib sekati. Tak boleh faham lah. Tapi macam to be honest, yang ini pun is like macam a teamwork yang memang kau dah kenal kan. Kau bukan pergi kat production yang kat luar kan. Betul juga. Kalau contoh aku shoot dengan orang luar yang aku tak kenal, aku mungkin akan kekok. Dan mungkin bukan itu tak yang boleh perform. Sebab tak tahu lain orang lain cara kan. Tapi itu lah, aku respect lah. Betul loh. Aku sebenarnya respect kat pelakon-pelakon tu. Sebenarnya sebab macam kita nampak macam senang je kan. Tapi sebenarnya susah tu berlakon. Aku tak boleh nak commit ketika itu adalah macam sebab aku bekerja. Aku AP time tu apa semua. So dalam masa yang sama kau nak kena buat kerja kau, lepas tu kau nak kena
berlakon, faham tak? Faham? Sebab dia berlakon tu pada hari biasa yang hari aku kena bekerja. So macam aku tak boleh nak jagalah benda tu. So and then bila aku tak boleh fokus, banyak take. Bila banyak take, orang keliling yang macam ni. So aku sebab macam tak kenal shock. Sebab tak kenal. Kalau kita kenal macam Faham. Faham kan. So macam aku macam itu je sekali je lah. Lepas tu aku macam tak adalah rasa macam aku nak try lagi ke apa ke. Selalu banyak take sebab apa masa kau tu buat masa tu? aku punya tu sebab aku tak boleh fokus. Dalam kepala otak aku Skrip lah. Skrip lah. Lepas tu aku ada fumble, aku ada lupa semua. Macam tu je lah. And then aku tak familiar sebab aku tak pernah berlakon. So aku tak familiar dengan benda ni. Macam kita orang tak debrief. Bukanlah tak debrief, kita orang dibagi scene pun macam kau macam cameo je kan sebenarnya kan? We adalah beberapa scene je lah. Tapi tak adalah cameo lah. Tak adalah macam banyak gila ke apa ke. Pun aku rasa macam susah. Kau bayangkan yang macam orang yang memang dedicated time dia untuk berlakon, lead ataupun pelakon pembantu yang memang banyak scene dia. Aku macam I cannot do this tu. Yelah, even aku shoot dengan Syazah kan. Syazah kan dah berlakon kan. So dia walaupun dia dapat skrip Akid yang Google Translate tu, dia boleh hafal. Kau ajar kau hencap director kat sini. Tak apa, director kawan-kawan tak apa. Dia boleh hafal dengan sekejap dan memang ikut Akid punya ayat Google Translate tu. Macam aku macam 2-3 kali juga nak kena hafal kan. So aku respect lah. So okay, so that's that. Mana yang kat luar yang macam ada production. Haikal layan je kalau production yang kecil-kecil pun. Kalau korang nak buat untuk drama YouTube ke apa ke, call boleh call Haikal. Boleh so jangan risau. Dia humble. Dia tak ada straight terus nak macam Michael Ang ke Suhan Movies ke tak. Dia macam start daripada bawah. Ada orang pun tak pandang aku. David Teo ke apa. Jangan risau. Dia berniaga dah. Aku pernah nampak kat area Bangi ada kedai tu. Nama kedai tu macam kedai wok, macam kedai runcit tapi pakai logo Metro Wealth. Aku macam ni kedai dia ke? Dia ada filem ke kedai runcit? Maksudnya aku rasa tu bukan sponsor, dia punya investor. Maybe kan. Berbalik pada minggu lepas. Okay. Pada hari Sabtu minggu lepas, kalau ni mungkin keluar dah lambat lah, aku ada bagi talk. Dan juga aku, ya Allah, aku kalau korang tahu kan Syapa berapa kali kat dalam WhatsApp cakap Syapa bangga gila dengan Haikal. Tak 2020 memang tahun kau memang sebat event ke bulan terakhir. Kau macam daripada awal tahun je kau sustain. Kau macam hujung-hujung tahun 2020 orang semua macam meh 2020 ni. Kau memang strive gila babi. Kalau ibarat 2020 tu macam ubat gigi, aku dah perah sampai habis. Yes, dah perah sampai habis. Alright, so kau bagi talk dekat budak-budak UiTM, virtual talk Virtual talk. Okay. Dan berkenaan apa ya? Berkenaan dengan choosing a career, which is aku rasa is a good talk. Dan dia ajak ramai lah alumni yang different background belajar. Okay, bukan kos kau je. Bukan kos aku je. Kalau kos aku je pun annoying jugalah budak-budak tu. Ada banyak macam lah. Haikal je benchmark je tu. Ada instructional lah, ada journalism, dan aku suka lah. Mascom je ke? Mascom lah. Sebab Mascom ada banyak cabang. Okay. Macam bila kau ambil diploma, kau akan belajar semua. Tapi bila degree, kau akan more focusing on apa yang kau nak ambil. Dan aku rasa aku lagi enjoy dengar orang cakap daripada aku gitu. So kau kira duration kau cakap tu berapa lama? Aku tak kira, tapi ada aku rasa aku dah mengarut sangat sampai tiba-tiba dia punya organizer, moderator sebab dia pakai Webex tau. What is that again? Dia macam Google Meet, macam Zoom semualah. Dan dia boleh hantar privately kat aku. Dekat chat. So dia chat. So dia kata lagi 5 minit Aku cakap kena bagi timing dia ada timing. Cuma aku sebab rasa kau banyak merepek ke apa? Aku banyak merepek sebab orang lain macam bagi talk, macam ada yang macam first tu instructional. Dia kata course instructional tu, course tu memang takkan diminati ramai. Alright. Course tu ialah akan jadi macam course yang dicampak sebab course lain penuh. Oh really? Selalu macam tu lah. Selalunya lah. Aku tak tahu lah macam sistem dia. Tapi selalunya orang akan macam apa benda tu course aku ni. Instructional ni apa maksud? Maksudnya course ni berkisar tentang? Instructional ni kalau berdasarkan stereotype ni ialah orang yang macam kalau kau ada macam team building talk, engkau ialah macam head of organizer ataupun head of orang yang bagi talk, orang yang organize. Okay, macam organizing. Okay, training, faham. Training macam kat Petronas ke, kat TM ke. Ni lah, kat Abang Faisi lah. Tapi up sikit lah. Abang Faisi kat bawah kan. Ini yang bagi talk tu. Okay. That's a bad way to cakap lah. Tapi aku dengar lah dia punya experience. Dia kata dia tak minat course tu, tapi dia bash Aswad by the way.
Oh, okay. Dia berjaya jugalah. Dan dia pergi sampai training sampai ke San Francisco. Oh. Dan ramai lah. Orang-orang situ aku rasa macam aku macam apa benda? Who am I? Aku buat apa saya kat sini? Sebab bagi aku mungkinlah orang yang broadcasting yang sepatutnya, bukanlah aku rasa aku tak layak lagi untuk bagi talk untuk mewakili broadcasting. Faham. Sebab aku rasa ramai lagi seni-seni aku ataupun mungkin ada junior yang lebih banyak pengalaman dari segi broadcasting berbanding aku. Walaupun aku cakap banyak, tapi aku rasa tak cukup. Sebenarnya aku pun rasa bila macam orang macam nak panggil kata nak macam bagi career talk apa-apa semua, aku agak reluctant sikit sebab macam satu, aku daripada course lain, aku tak ada basic pun dekat dalam broadcasting apa-apa semua, and then aku jump daripada language kepada ni. Yang keduanya aku rasa macam achievement yang aku nak senaraikan untuk adik-adik kat luar, selain daripada macam kau jadi host yang batu loncatan, faham tak? Bukannya something yang macam lain lah kalau aku macam jadi host pure macam masuk on air. Yes, bukan aku nak cakap macam entertainment punya shows ni tak patut dipandang tinggi ke apa ke. It's just macam aku rasa macam host yang membawa, tak tahulah macam nak cakap faham tak, macam something yang serius tu. Aku rasa aku macam contohnya kalau kau jadi host Money Matters ataupun macam Al-Kuliah ke apa ni Hal Ehwal Islam ke apa ke, show-show macam tu aku rasa macam okey lah, sebab macam mana dia nak mengawal apa ni. Tapi setakat macam aku dah lah show yang biasa je keluar kat TV, it just happen that show tu dapat rating tinggi je, bukannya macam show yang besar-besar macam GV ke apa ke. Itu kalau macam Nabil, Jihan semua, itu dikira macam successful lah bagi aku. Kalau macam setakat aku macam buat show macam Motiviral apa semua, aku rasa macam alah, apa benda yang aku nak cerita dekat orang kan, faham tak? Dah aku rasa career broadcasting tanpa merendahkan, aku rasa dia tak ada macam a clear benchmark. Betul. Untuk you kau ukur sebagai sukses. Sebab kalau contohlah engkau ambil PR, public relation, kalau kau jadi macam director ataupun kau jadi macam head, itu dah boleh dianggap berjaya untuk career tu. Aku tak tahu aku stereotype ke tak ni. Tapi kalau macam broadcasting, let's say lah engkau jadi director, adakah itu benchmark yang betul-betul berjaya? Sebab atas ada lagi producer. Betul. Dia akan ada atas. Adakah ada atas lagi? Tapi kalau macam director pun tiba-tiba AP yang buat kerja, AP yang lagi successful. Faham tak? Dia ada banyak jenis tau. Maksudnya successful dekat dunia broadcasting ni based on diri kau. Kalau kau rasa benda tu dah achievable untuk kau, dah kira macam dah boleh bangga, itu je lah. Ke macam aku tak tahulah kalau orang pandang berjayanya satu-satu show tu menunjukkan itu adalah macam satu benchmark berjayanya seorang host ataupun tulang belakang. Dan aku faham macam aku rasa ramai orang yang letakkan ini benchmark yang bukan yang selalu digembar-gemburkan, iaitu benchmark jadi broadcaster ialah jadi host sampai berita. Which is aku rasa tak. Betul lah. Aku rasa tak. Of course lah. Sebab kalau kau nak jadi seorang broadcaster, sebenarnya kau kena tahu semua benda. Betul. Kau boleh host, kau boleh direct, kau boleh edit, macam Fatri. Dia pun dulu aku rasa start dari bawah. Betul. Tapi aku rasa dia pun rasa dia tak berjaya lagi. Betul. Walaupun dia dah producer Jejak Rasul sebagai itu ya aku macam apa benchmark. Betul lah, sebab macam kalau kata producer, kita pun producer, tapi macam agak sikit kalau kau nak compare dengan producer yang lain tau. So maksudnya macam disebabkan nama tu ke, kau nak maksudnya orang memandang daripada nama tu ke, ataupun experience kau dah buat apa ke, ataupun benchmark ni dengan kau punya penerimaan cerita, maksudnya show tu rating ke, berdasar rating ke. So macam kau punya sukses tu as macam someone dekat dalam industri, aku rasa agak macam bukanlah vague, tapi agak vague tu apa? Sama-sama lebih kurang macam tu lah. Maksudnya bukanlah, bagi aku dia bukanlah vague. Dia macam dia tak ada definite. Yes, dia tak ada macam one true definition of success, of berjaya. Betul. Itulah. Kalau when it comes to dekat dalam ni kan, so macam it happen, macam aku cakap tadi, kalau macam orang panggil kita orang, it happens because Motiviral at that time macam tengah tinggi ke rating apa-apa semua ke. Aku rasa macam itu aku agak bukan tapi aku agak macam
macam mana aku nak cerita dekat adik-adik ni macam tu. Sebab sukses orang lain-lain. Betul, Tapi betul. tapi end up aku dekat masa talk tu sebabkan semua orang dah cerita diorang punya sukses and diorang punya susur galur perjalanan diorang menjadi seorang pekerjaan tu. End up aku cerita pasal adik-adik, janganlah kita bersikap prejudis ataupun janganlah membanding-bandingkan antara satu sama lain. Sebab masa aku masa UiTM dulu, there's a macam invisible competitive of different course tau. Macamnya tu mana-mana uni pun. Uni aku pun macam contoh benda yang aku rasa macam sebab aku punya alamak kejap gelap. Sekejap, jalan-jalan jap, aku sedang gelap. Apa ni? Nampak cerah muka aku. Kalau tidak apa ni, maksudnya macam aku Universiti Islam Antarabangsa. So Universiti Islam Antarabangsa dia terkenal dengan kos yang macam aku rasa lah okay, UIA terkenal dengan apa sebenarnya? Aku rasa dia punya UIA bukannya top universities tau. Tapi macam yes, kalau law ke kuliah apa ni law ke itu famous lah. Ataupun probably engineering ada, architecture ada, tapi aku tak tahu macam dekat luar. Tapi dekat dalam UIA itself yang top courses adalah itulah, and then medic apa semualah. Ada competition between different courses. Bukanlah competition, it's just macam okay, macam aku adalah language and linguistics kan. Linguistics and literature macam ni lah. Lepas tu belajar Shakespeare lah. Yes. Oh ya yeah. Kita Hamlet semua tu. Hamlet Omelette semua aku belajar. Tapi macam perception daripada luar, kita orang punya short form course kita adalah Banner, Bachelor of English Language and Literature macam tu lah. So budak Banner ke macam budak Banner ni macam dikira macam budak Mescom lah UiTM. Faham? Macam budak yang macam tu lah. You are not belong here but tiba-tiba yes, dia ada macam alamak ni budak-budak social lah ni macam tu. Faham tak? I get that. So apa ni, kalau UIA itulah budak panel ke macam tu lah. Dipandang rendah sikit tak adalah dipandang rendah, tapi kira macam ada satu stereotype kat dahi lah. Kalau kau budak dari panel, kau macam agak budak-budak macam advance, bukanlah advance dari segi pandai ke apa ke, tapi macam socially advance lah. Macam tu. Aku tahu cerita di balik tabir UIA. Sebab UIA tu berdasarkan nama saja, tapi orang-orang dia pun pelik-pelik kan. Yalah pelik juga. Dan selalunya orang yang membuat hal pelik-pelik ni datang daripada kos kau juga ke tak? Berdasarkan daripada engkau punya batch lah. I would say it's equal je sebenarnya. Semua course je. Tapi aku bukan macam, aku tak nak lah macam memburukkan nama aku punya tempat belajar kan. Tapi macam kalau kat universiti luar pun kan, dia yelah, macam bukannya kira pun kau course apa. Kalau kau memang perangai macam balat lah. Sebab stereotype tu mesti diletakkan atas sebab-sebab tertentu. Kalau because sebabnya kita orang macam jenis macam bukannya buat, kalau macam kita orang untuk, bukanlah assessment, tapi macam kita orang punya curriculum, benda-benda teater, benda-benda lagu lah dekat Universiti Islam Antarabangsa lah. So faham tak? So maksudnya macam bukanlah dipandang buruk, it's just macam je lah. Bila tu bila kau macam-macam kau boleh nak apa, kau boleh kau boleh nak interpretkan tu. So sebabkan aktiviti kos-kos yang berkaitan dengan English tu ialah macam okay, faham. Sebab kalau macam Mescom dulu masa zaman aku, ini memang kasar, Mescom dulu dia anggap korresponden because ramai dek-dek. Tapi tak dinafikan, memang ramai. Dan aku tak nafikan juga kos-kos level ada je dek-dek. Yelah, of course lah. Cuma bezanya ratio tak sama lah. Aku ada, waktu batch aku ada je macam kos yang bukan kos aku. Kos, tak silap aku kos apa ya? Kos lain lah. Kos yang serius lah. Okay, serius lah. Dia engineering law. Aku yang spill. Dia tak seserius itulah. Tapi macam aku tak tahulah whether ini adalah, sebab aku tak pernah nampak dengan mata aku sendiri. Aku tak tahu. Rumors lah. Bukan rumors, orang lain yang dah nampak. Dia macam, sebab penampilan dia dekat UIA lain. Luar lain. Dua luar lain. I've been heard that because aku duduk Gombak. Wow, dia kira Gombak ke? UIA kat Gombak kan? Yelah. Ada ramai je, ada macam aku lepak-lepak kat mamak, dan aku ada macam few colleague yang study sana cakap UIA ni kan baik sangat pun. Dalam pakai cantik, luar siap hair, rambut color-color pelik lagi. Aku mengaku aku dulu macam tu kot.
Yelah. Maksudnya aku macam dekat macam benda biasa budak-budak yang sebenarnya tak pakai tudung tapi masuk UIA kena pakai tudung. So kau pakai tudung dari UIA je lah. Bila kau keluar kau Yelah. Weh, jangan tarik degree aku. Aku cuak kena tarik degree dengan UIA sebab aku spill benda ni semua. Tapi that's reality. Tapi yes, tapi aku harap macam orang bila orang dengar cerita ni, orang jangan bagi persepsi yang buruk dekat UIA. UIA tu okey. Yang tak okey adalah budak. Budak-budak UIA lah. Kalau kau nak kecam, jangan kecam institution. Kau kecam budak-budak dia. Betul. Tapi itu adalah yang aku tahu ketika aku lah. Sekarang aku tak tahu. Tak tahu. Aku tak tahu. Lama tak boleh gombak. And then aku tak campur sangat dengan budak kos lain. So aku tahu, aku ada kawan-kawan yang kos lain. So aku tahu orang-orang yang aku kenal je lah. Maksudnya orang-orang yang aku tak kenal, aku tak ambil tahu lah. Maksudnya macam mana diorang dekat ni ke apa ke. And then, tapi so far okay lah. Macam aku duduk hostel pun dengan budak-budak yang baik. Bukannya duduk dengan budak-budak yang nakal ke apa ke. So maksudnya yang nakal aku lah. So macam budak-budak tu macam dia ni yang nakal. Kau siapa? English literature kan panel patut lah. Apa tak. So yes, tapi aku rasa itu dekat uni mana-mana pun akan ada. Tapi itu dari segi konteks besar tau. Macam kau cakap course kau English literature dengan another big. Tetapi ini di dalam masscom itu sendiri dah ada a bit of stereotype atau ada macam biasness towards different courses yang dalam masscom sendiri. Broadcast dengan journalism lain, dia punya view on each other macam tu. Yeah. Sebab ada macam aku dah selalu sangatlah dengar orang cakap broadcasting ni course senang. Kau ambil broadcasting sebab senang kan, senang lepas kan, terus aku ambil dan memang memang itu realitinya. Memang ada je segelintir pelajar yang memang nak ambil broadcasting sebab dia senang. Tak perlu banyak buku, dia banyak macam field works, macam kau interview buat inilah macam buat kerja-kerja yang tidak memerlukan menulis menaip-naip. Dan dah ada stereotip tu macam budak-budak PR, budak-budak pandai. So bukan dari segi itu saja, dari segi pemakaian pun mungkin akan diambil faktor juga. Contoh kalau kau budak PR, kau kena pakai proper kan? Kau kena pakai, ada yang pakai blazer, ada yang pakai baju kemeja. Yalah. So dia macam engkau, aku tak tahulah benda ni okey ke tak. Dia dah macam letakkan satu beban untuk pelajar. Contohlah budak tu tak mampu, dia pandai, dia ambil PR. Dan sekelilingnya memakai baju seperti itu, dan dia tak mampu nak beli baju itu. Dia kat mana banyak blazer cantik. Satu lagi, kau tak payah pakai blazer. Panas kot. Yelah, sama juga macam budak-budak law dekat tempat aku pun. Macam ada certain kelas kena jaga dia punya ni. Tapi kenapa nak kejaga? Tapi is it because you want to be representative? Sebab itu membawa bila ke alam pekerjaan nanti. So maksudnya bila PR, maksudnya dia dah melatih dekat dalam daripada kau uni pun, dia dah melatih bila kau PR, bila kau keluar PR, and kau kerja corporate apa semua, takkan kau nak pakai macam kita. And then macam lawyer semua takkan nak pakai macam kita. Tapi it become later kot. Kenapa nak kena? Tapi ini bukan lecturer suruh tau. Dia kadang-kadang that student, lecturer tak suruh pun. Beria lah. Aku tak tahu lah, mungkin lecturer suruh kau tahu. Tapi asal tahu aku, lecturer macam you nak pakai apalah. Jadi jangan seksi, jangan seluar pendek, jangan selipar. Faham. Tapi ni yang pemberiaan sini. Pemberiaan macam you want to show to the people yang kau study ni. Macam ya aku macam why this tak penting pun. Yang penting kau belajar dan kau hadam apa yang kau belajar tu dan kau praktis kat luar. Sebab kalau kau nak pakai lawa-lawa pun, dan ini satu lagi, itu kalau PR. Kalau broadcasting, orang expect kau pakai hand sensor macam artisnya level lah pula. Dan aku tak nafikan memang ramai macam tu. Dan aku bukan orang macam tu. Aku dengan band memang jenis jeans, baju collar, faham, ciao balik lah. Probably diorang macam nak nampak, nak look presentable kot. Aku rasa maybe lah. Tapi kalau macam yang beria tu memang bukanlah bahaya, tapi macam kau memang letakkan pressure dekat orang yang tak mampu lah. Satu lagi, kau letakkan pressure kat diri kau untuk bersiap sehari-hari. Sebab berdasarkan pengalaman aku, yang tak beria ni dalam industri. Maybe sebab dia aim nak duduk di depan kot, bukan di belakang. Macam mana? Maksudnya di belakang, sebab macam kita di belakang tabir, kau pakai je lah apa kau nak. Faham tak? Kalau macam kau artis, kau kena jaga kau punya waktu. Macam kau lah. Masalahnya aku pun tak presentable. Sekarang jadi artis juga apa. Alah. Tak ada dengar. Tak ada dengar. Apa? Dia dah mengaku dia artis doh dalam podcast ni. Macam mana, Pai? Tolong aku. Apa cakap orang kalau selalu takbur nanti dia kejap. Okay, tak tabur. Tapi itulah maksud aku.
Sebab orang pun pandang macam broadcasting ni macam course nak famous. Sebab yang pakai handsome semua aku tengok tak, memang diorang push them towards the famous punya scene, tapi tak mampu. Because at the end of the day industri kejam. Industri kejam. And then macam kalau kau memang passionate gila pun ada sampai aku rasa kan kalau nak duduk dekat dalam industri lah kan, dia sama ada dua je doh, sama ada kau passionate gila ataupun macam mampu lah buat je. Macam tu. Faham tak? Mampu lah buat je. Tapi macam kalau kau macam ada aim untuk macam aku rasa macam ada aim untuk jadi macam contohnya macam kalau kau duduk dekat industri kan, maksudnya kalau kau kat belakang tabir, it's good to have aim. Maksudnya macam aku punya aim aku nak buat ni, so dalam 5 tahun lagi aku nak buat National Geographic macam tu lah. Tapi kalau kau di depan, aku rasa tu bahaya. Yelah, untuk ada aim yang begitu. Boleh, tapi dia hard work gila lah. Betul. Sebab macam it's not orang kata it's illogical untuk dalam skala yang besar. Sebab macam to be liked and accepted tu macam it requires macam a real hard work and bukan sekejap. Betul. Dan macam batch aku pun ada je yang dia jadi pembaca berita. Ada seorang dekat berita utama, ada seorang dekat bernama ada 2-3 orang lah. Dan aku rasa ketika mereka belajar, aku rasa diorang tak beria. Diorang relax. Tapi diorang ada bakat macam membaca berita. Sebab bakat tu sebab bakat. Macam tak semua orang yang dekat dalam industri, tak semua orang dekat yang belajar pasal broadcasting ataupun mass media, mass com semua berbakat. Faham tak? Maksudnya bukan aku nak cakap apa, tapi macam teori. Sebab bila kita belajar teori, bila kita minat is another thing. Minat dengan bakat tak sama tu. Betul. Kau ada minat tapi kau tak ada bakat, masalah tak? Kalau kau ada bakat tapi kau tak minat pun masalah tak? Faham tak? Sebab masa aku pun dulu kita orang masa dekat belajar dekat UiTM, dekat degree ada satu course ni di mana engkau ini ialah exam ni ialah membaca berita. Lecturer akan bagi kau rate. Dan aku punya akan try 5/10. 5/10 okey lah tu. Tapi ada ramai kalau 2/10 ya lah teruk. 2 tu sengau. Berita sangat serius. Astaghfirullahaladzim. Yalah. Tapi kat situ pun dah nampak dah. Sebab broadcasting ni jangan memandang hanya untuk menjadi di depan kamera. Sebenarnya broadcasting ni ialah school of learning untuk semua. Mungkin dalam kelas kau, mungkin ada yang akan kau nampak, okay, dia ni akan menjadi pengacara. Mungkin kau nampak, ni akan menjadi seorang cameraman yang berjaya, editor yang berjaya, director, producer yang berjaya. So mentality ketika masuk Mescom bukan saja dekat UiTM, tapi mungkin dekat MSU ke, dekat UIA ke? UIA ada Mescom Ada. Betul lah. Kau ngajar. Tapi tu dulu waktu aku pun kos yang patutlah agak maksudnya is apply to everybody. So macam kalau contoh kau nampak kawan kau macam ada kecenderungan dia ke arah macam host, jangan ikut. Tanya diri kau balik. Apa yang kau minat? Betul. Macam aku dulu, aku minat masa aku minat jadi director. Masa dekat UiTM dulu aku jadi director sebab semua orang tak nak. Okay. Semua orang tak nak because satu, mungkin orang dengar bila dengar director, sebab kita orang ada pergi field course, bukan field course, macam rombongan. Okay. Rombongan ke aku time tu kebetulan aku pergi mentor. Macam field trip lah macam tu. Field trip. Dan sebab tengok director macam susah, so bila balik ke UiTM semua tukar. Semua dah macam tak dah lah, aku lah yang dicampak ke director. Dan aku rasa it's quite fun. It's quite fun to try masa kau belajar. Masa kau belajar tu, you can make mistake as many as possible. Dan hanya efek kat markah kau je. Faham. Kalau kat kerja kau, mungkin efek kerja kau. Tapi kalau kau kan, aku nak tanya, depan kamera ke belakang kamera best? Dua-dua best, tapi have a different stress. Faham. Different stress. Kalau kau di belakang kamera, stress ni ialah kau kena prep lah, selalunya prep. Dan you need to ideas and things short. Dan bila kau depan kamera, stress dia ialah you need to give the best. Macam nak deliver. Sebab bagi aku, bila kat depan kamera, bagi aku lah, kalau engkau tak boleh buat cameraman gelak ataupun belakang tabir gelak, you have something wrong. Okay. Maksudnya penerimaan orang luar macam mana? Faham. Sebab orang yang tengok kita masa tengah rekod tu, diorang ialah macam first liner of penonton sebelum dia keluar dekat match. Frontliner penonton. Itu aku selalu macam tu. Macam bila aku buat, macam tak kisahlah apa benda yang aku buat macam depan kamera, kalau production tak gelak, there must be something wrong. Kau akan jadi stress lah. Macam tegak jadi orang ni. Macam alamak,
macam aku tak deliver ke? Itu aku punya filosofi lah. Mungkin orang luar lain mungkin dia rasa macam ini yang orang dia aim untuk orang yang di luar. Kalau macam aku aim production first. Because of production akan panggil kau lagi. Ya Allah, dia dah berapa minggu ada mencuba ni. Kurang ajar betul lah. Betul lah. Siapa nak talent ni ada. Siapa nak jadi manager dia, tapi dia kata bini dia dah jadi manager dia. So boleh contact bini dia nanti. Tapi itulah. Sebab aku tahu sebab itulah aku rasa aku suka sebenarnya aku suka entertain orang di depan mata aku sendiri. Macam aku buat lawak bodoh kat sini dengan kau. So kau akan masuk Raja Lawak ah. Raja Lawak akan pressure. Yelah betul lah. Kejap tiba-tiba tak jadi lawak kau. Kau lah. Pula enjoy dengan lawak kau sendiri. Aku lah enjoy lawak sendiri. Ya sebab itu adalah kau dekat sini. Terus aku selesa kerja kat sini. Aku rasa kalau aku kerja dekat sebab kau macam enjoy lawak kau sendiri dan orang tak judge. Kau yakin orang tak judge? Orang judge tapi taklah judge. Judge teruk. Orang judge content. Faham, orang judge content lawak kau tu je. Tapi aku rasa it's fun tu memang fun lah. Tapi sebenarnya kalau kau apa best tak? Belakang kamera ke depan kamera? Aku lagi suka belakang kamera. And aku dah cakap benda lah ni banyak kali dah macam dekat ni. And that's the reason why macam Motiviral tu hanya Motiviral tu saja yang macam aku nak commit. Yang commit betul-betul. Sebabnya satu maybe aku rasa macam aku tak suka. Bukanlah nak cakap aku tak suka, tapi macam bila kau dekat luar, kau kat depan ni kan, kalau kau memang fokus hanya untuk, katalah ni aku tak buat yang belakang kamera kan, aku hanya kat depan, kau punya stress adalah macam how to keep yourself macam mana nak ensure kau sentiasa relevant. Faham? The pressure ke? Yes. Sebab macam kalau job tak cari kau kena cari job. Aku tak suka begitu. Kalau depan kamera? Yes. Benda depan kamera, depan kamera pun selain benda Motiviral, aku ada juga buat macam few other ni juga job yang aku pernah buat. And then macam aku rasa aku hanya sesuai dengan Motiviral je sebabkan dia orang yang kau kenal, and then the nature of the show. So macam aku tak pandai buat kerja job yang serius ke. Aku tak pandai bila dia luar dengan orang lain ke apa ke. So macam sebab aku rasa macam bagi aku adalah chemistry kau kena build bukan dalam masa yang singkat. Betul. Kan bila kau buat job dengan macam kau dapat satu job lah kan, katalah aku dapat satu job untuk buat satu episod kan, tiba-tiba kau pergi and then macam kau terus macam nak kena jadi diri kau. Aku bukan rasa macam orang judge aku, tapi aku rasa macam patutnya aku kena link dulu dengan orang-orang yang belakang kamera. So and then tapi masalah aku adalah macam chemistry tak boleh dibina dalam masa yang singkat. So aku kena ambil take time dulu macam macam tu lah. So bila aku compare kan dengan macam even though lah macam katalah macam buat Motiviral kan, kamera tukar-tukar setiap hari. Tapi macam bila benda kau buat dah lama, kau kenal lah siapa-siapa ni, mana-mana satu semua. Sampai okey lah. So aku tak sukakan pressure itu. So aku prefer kerja di belakang tabir, di mana macam bila kau buat satu benda, kau ada team. Okay. So bila kau buat dalam team tu, kau akan kekal bersama team tu dalam masa satu jangka masa. Ataupun dalam satu projek tu lah. So bila kau kekal dengan dia, so maksudnya kau akan berkenalan dengan dia. Kau akan macam build kau punya relationship dengan orang-orang dalam team kau. Baru kau macam boleh macam keluar idea dan sebagainya, organisation, sistem dan sebagainya lah, logistik apa semua kau buat kat belakang tu. Aku lagi prefer yang itu. Sebab aku suka kerja dengan orang yang sama aku mesra dengan. Aku tak suka kerja dengan stranger. Faham, sebab aku tak tahu dia punya nature. Yes. Sama juga macam content idea creation. Macam bila Adli ajak aku pergi brainstorming dengan orang-orang bos-bos, aku rasa jadi macam aku terbodoh kejap. Walaupun aku memang bodoh lah, tapi aku rasa benda ni sebenarnya tak sihat tau. Tak sihat. Sebabnya macam sampai bila kau nak macam mana kau nak challenge diri kau bila berada di dunia luar. Maksudnya tibalah kalau satu hari nanti aku dapat dapat satu peluang untuk kerja belakang tabir dengan satu production yang besar yang buat something yang betul-betul aku minat. Tapi dia punya challenge dia adalah macam semua strangers. Macam mana? Itu adalah challenge yang macam aku macam terfikir juga, aku tak boleh macam gini.
Sampai bila-bila kan. Maksudnya nak kerja dalam keadaan selesa je. Macam mana kalau tiba-tiba macam diorang dah kenal lama apa semua, tiba-tiba diorang perlukan diorang perlukan AP. So macam diorang approach aku untuk jadi AP. So aku adalah orang baru kat situ. So macam mana aku nak ni? Kalau aku jadi host, Senang sebab bukanlah attention, tapi maksudnya kau adalah fokus. So bila kau pergi mana-mana, orang akan cuba layan kau baik. Bukanlah layan yang baik, tapi macam bila kau adalah fokus, maksudnya of course lah, sebab tapi taklah semua layan aku baik. Tapi maksudnya bila kau adalah fokus, so maksudnya kau macam akan make sure yang kau centerkan diri kau di tengah dan kau ni lah. Tapi bila kau kat belakang ni, orang pun macam akan macam faham lah. Sebab setara yes, levelnya. Yes. Sebab oleh host kan kau dah atas sikit. Bukanlah atas sikit Haikal. It's just macam dia dua dunia yang berbeza. Kau sebagai assistant producer dan kau sebagai host. Lain tau. Aku rasa lain treatment dia dan lain vibe dia pun lain bila kau masuk dekat dalam satu production tu. Dan aku rasa pun sebab aku jarang dapat bekerja di belakang tabir dengan orang yang stranger. Tapi bila aku dipanggil jadi host ke ataupun jadi guest ke, aku kan cuba aim to be friendly dengan production dulu. Betul. Aku tahu, aku mungkin sebab aku rasa I know their nature of work. Aku tahu diorang penat. Dan kadang-kadang sebenarnya takut dengan, tak kisahlah mana-mana lah, kita production kadang takut dengan host tau. Bukan takut dengan host. Contohlah show tu, ni contoh lah, host tu ialah Alif Sata maksudnya. Let's say lah Alif Sata tu tak friendly, so dah ada barrier kat situ. Maksudnya kalau kau nak bertegur, contohlah macam dia jadi macam too professional. Faham? So tu pasal bila aku di depan kamera dan bila aku dapat job, aku akan cuba selesakan dulu diorang dengan aku, supaya diorang boleh joke dengan aku boleh joke dengan diorang, supaya kerja tu nampak smooth dan nampak lebih tenang. Betul. Dia kalau tegang sangat, dia macam tak best. Dia akan ada vibe yang macam tak shock lah. Itu pasal kalau siapa yang kat luar, kalau tiba mungkin sekarang tak host pergi jadi host, berbaiklah dengan kru, sebab memang kena. Sebab kau nak gel tu, bukan sekadar kau gel dengan partner kau. Asal sebab apa? La ilaha illallah. Pula dah sebenarnya. So Syafah ada satu berita yang baru Syafah dapat daripada daripada wartawan kita. Rupa-rupanya apa jealous dengan Haikal. Mungkin rezeki dia dah tak belum apa lagi. Tak apa 2021 kau pula. Bintang dah masuk tahun baru dah ni. So tapi aku rasa okay, sambung. Betul lah. Maksudnya memang host memang kena selalu berinteraksi dengan production. Sebab production ni yang akan tolong kau nanti. Bukan tolong dari segi apa. Let's say contohlah bulu hidung terkeluar. Ya, dia tolong settle kan. Diorang akan tegur dulu. Kalau tu dia terbenci kau, mampus lah. Pada pandai lah nak buat sendiri. Dia lah contoh sebodoh-bodoh itulah. But tapi kan, to be honest, aku rasa ni applicable untuk semua kerja luar juga. Betul. Sebab macam aku ada je macam orang cakap macam mana dia tak okey lah kat tempat kerja. Tak okey dengan orang, tak okey dengan mentaliti orang kat tempat kerja dia, tak okey semua. Which aku rasa memang masalah tu. Kalau aku kat tempat dia orang juga, aku akan macam, kau akan rasa macam dread pinggir kan. Dread gila, macam nak pergi kerja tu tak ada hati. Sebab kau tak enjoy dengan environment kerja kau, kau tak enjoy dengan team kau lah. Sebab tu masalah dia. Macam mana tu? Macam mana kalau kata kau dapat kerja tapi kau nak masuk dekat team, kau dah masuk kat satu tempat kerja ni, team dia tak best. Macam mana? Adakah kau? Aku selalu ambil pendekatan tukar kerja. Itu yang paling senang tak juga. Tapi di alam ini di alam yang susah nak dapat kerja ni, susah lah. Susah lah. Tapi macam mana kalau kau macam nak, adakah kau akan macam aku tak buat kerja kau je sendiri, ataupun macam aku tak boleh nak bagi pendapat. Walaupun aku pernah dapat je kerja yang tak berapa best, tapi environment tu tak best, tapi nak tak nak kau kena kerja. Which is aku selalu try je gel. Walaupun try gel maksudnya engkau akan jadi fake bukan fake, maksudnya kau akan jadi kawan yang kalau kau ada tak ada, kalau kau ada, kalau tak ada pun tak apa. Kawan dekat office lah. Yang kawan kat office jenis macam kalau lepak-lepak sekali tu, kadang-kadang kan kalau ada yang lepak tu macam lepak yang jenis rapat, macam pergi makan sama-sama. Engkau jangan rasa dipinggirkan selagi kau ada kawan kat luar. Penting juga kawan kat luar tau. Untuk bagi kau sane. Betul. Kau janganlah bergantung macam aku tak ada kawan, aku nak kawan dengan orang office je. Tak boleh. Dia bahaya.
Betul. Dia akan memudaratkan Betul, kau. betul. Sebab kat office apa-apa boleh jadi. Boleh jadi macam ni je dia jadi sebab macam musuh. kita belum sampai lagi masa nak bergaduh kan. Belum. Masa kita nak bergaduh nanti kita gaduh. Kalau gaduh jadi pot dia. Kas Syafa dapat balik. So yes, tapi it's a good thing yang macam kita discuss pasal benda lah ni. Sebab aku macam terfikir juga kan, kalau kata kan, kalau macam kau tak selesa dengan kerja, sampai satu masa kau rasa macam tak selesa dengan kerja kau ni, ataupun kau rasa macam burn out kan, what should we do? Selain daripada, okay, last resort adalah tukar kerja, yang mana tak applicable dekat dalam zaman yang macam kita cakap tadi ni, zaman pandemik, zaman ekonomi yang tak menentu ni. Apa dia punya, macam mana cara dia? Sebab kalau kita akan cakap ni, kalau kita tanya kat boomers ni, boomers punya satu jawapan akan macam standard je. Macam jangan nak manja sangat. Faham tak? Tak boleh. Mana boleh That's why. Sebab itu aku macam nak terfikir macam mana. Sebab macam dia akan kembali macam, kalau okey lah, ni aku akan kena hencap lah kalau cakap boomers je. Tapi maksudnya macam kalau orang yang, ialah orang yang berpengalaman berpengalaman lah, cakap jangan manja sangat, orang lain akan ada, orang lain macam tak even macam, okay, sebabnya macam ni tau. Ada satu pasal aku buat question yang dulu tu, apa ni, dia cakap dia macam tak happy dengan tempat kerja dia apa semua. Lepas tu which aku macam pendirian aku senang je. Maksud selagi kau tak ada kat tempat tu, kau tak boleh nak. Betul. Tak boleh nak ni. Lepas tu ada orang DM aku tau. Cakap dengan dia bersyukurlah sebab sekarang ni pula dah. So kalau kita akan cakap dengan setengah orang kan ada pendapat begitu. Syukurlah dia dapat kerja daripada orang lain tak dapat. Macam itulah. Tapi yang ada dekat dalam masalah ni macam mana? Masalah yang tak boleh nak gel dengan orang kat tempat kerja. Masalah yang macam tak boleh nak perform kerja dia disebabkan orang sekeliling dia kan. Macam mana? Iyalah, sebab kalau kau setakat cakap macam bersyukur dapat kerja, it is not going to like macam solve a problem at all. Betul. So macam mana tu? Apa kalau kau kan, apa tips yang kau bagi? Adakah macam nak tak nak kena buat juga? Sebabnya macam nak secure kerja tu sekarang susah. Betul. Tapi kau tak suka kerja tapi tu. mentally kau akan jadi mentally drained. Betul. Which is tak bagus untuk kau juga. Yes, exhausted lah kan. Macam kerja kau boleh buat, kerja yang macam mana kerja kerja yang rutin kau boleh buat. Tapi macam toksiknya situasi kat dalam tempat kerja tu, yang mana kau ni, macam mana kau nak handle? Aku rasa sebenarnya kita tak perlu fokus dekat orang yang masalah tu, tapi fokus kat environment dia. Kalau contohlah kepada orang yang dengar ni, maybe dia perasan ada seorang pekerja yang terasa di outcast. Okay. Di outcast bukan kerana dia apa-apa, tapi kerana kita yang tak bertegur dengan dia. Tapi masalahnya orang yang bukan masalah ni takkan sedar, babe, situasi dia. Itu sebab tu masa kita kat Tinker sendiri pun, kalau contoh ada budak baru, kita try to borak dengan dia and put him or her in the conversation. Macam mana sekarang ni Bella pun masuk. We try to make joke dengan dia. Dan aku rasa macam Syafiq, macam yang budak-budak merepek-repek ni, aku rasa diorang sangat bagus. Maksudnya kita punya cameraman, diorang sangat bagus sebab diorang menselesakan yang baru masuk ni untuk rasa they deserve. Betul. Terus aku cakap, even aku baru masuk dulu pun macam tu juga. I mean like, macam everyone dekat dalam ni friendly je kecuali Apai. Sebabnya Apai memang jenis macam gitu kan. Apai memang jenis macam lama sikit dah pandai engine kan. Tapi macam aku dengan kau pun semua kan, kau ajar aku tu, aku rasa macam okey lah. Sebab tu tempat kerja ni okey. Tapi cerita dia orang yang tempat kerja yang tak okey tu macam mana? Aku rasa kena cari orang yang okey, which is susah. Kau bayangkanlah, takkanlah kat office kau tak ada seorang pun yang tak okey kan. Saya dia okey. So aku rasa baik berbaik-baik dengan orang yang boleh layan kau. Sebab aku rasa tak, dalam satu office tu takkanlah tak ada seorang. Patut tak orang yang katalah aku kan, macam rasa tak okey kerja kat sini kan, patut tak aku jumpa bos dan luahkan perasaan, bukanlah luahkan perasaan, macam tanya bos, minta bos punya pendapat, or what should I do. Tapi 50-50 kat kan, sebenarnya kan bos pun kau tengok kat perangai. Kalau jadi bos, dapat bos lain okey lah. Okey lah. Dapat bos lain, dia jadi simpan-simpan sikit. Kalau jadi sebar juga. Dapat bos yang minum air urin macam mana? Papa. Tapi tu aku pun tak ada definite nasihat yang aku nak bagi. To be honest, sebab aku rasa macam alhamdulillah tempat kerja aku yang selama ni aku kerja, aku tak pernah dapat yang macam tak okay. Sebab aku dalam kerja yang permanent,
dah sampai kat Tinker ni, aku baru ada 3 je tau tempat kerja yang permanent. So 3-3 semua okey. Kalau dia macam kalau bos tak okey, budak-budak okey. Kalau budak-budak tak okey, bos okey. So aku macam adalah nampak lah mana-mana orang yang okey apa semua. So aku rasa macam aku tak ada masalah dalam aku punya career. Sepanjang career aku tak ada mengalami masalah yang macam toxic tu ada. Tapi macam bukan kau tidak ditinggal keseorangan macam tu lah. So orang-orang yang ni macam mana tu? Macam what can be their solution dalam ni? Kalau tidak aku faham aku yang tahu. situasi yang macam mental lah nak pergi kerja. Aku rasa kena, yang kau bangun pagi macam alamak I kena pergi kerja macam tu. Aku kena push themselves to be talkable. Maksudnya aku tahu ada jenis macam geng-geng makcik-makcik makcik-makcik Tupperware yang jenis macam toxic sikit ni. Aku tahu mesti ada punya. Cik Tupperware. Yelah yang jenis yang duduk dalam 3-4 orang gosip sama sendiri, gosip office. Kalau ada masa terluang contohlah macam tengah makan ke, aku rasa takkanlah makcik-makcik tu tak boleh nak ajak makan sekali. Aku rasa jangan put yourself bila kerja tu, jangan fikir pasal orang sangat, tapi bila ada time nak berborak je. Supaya kalau kau tak berborak langsung, lagi masalah. Lagi orang cakap engkau kerasumbang dan sebagainya kan. Aku rasa better berborak sikit. Macam tanya, borak-borak small talk. Kalau contohlah kalau kau jenis yang smoking, aku rasa lelaki sangat beruntung sebab dia ada smoking time yang boleh bonding. Faham? Yang kalau sembang pasal kondom pun boleh jalannya. Tapi kalau perempuan aku tak tahu. Kalau perempuan macam mana pak? Kalau lelaki itu je cara yang paling senang, iaitu masa smoking break ke apa. Perempuan susah sikit lah. Perempuan susah sikit. Tapi macam maybe kau boleh try time pergi solat. Solat. Okay. Tak, itu apa benda yang berlaku dekat tempat kerja aku sebelum ni. Sebab macam majoriti perempuan tempat kerja aku. So macam dekat sebelah tu aku macam first week tu tak adalah macam baik sangat apa semua. So maksudnya bila dah macam kau macam ramah tanya kat mana nak pergi solat apa semua. Lepas tu dia orang pun macam jom lah jalan sekali. So masa dekat situ aku macam nak apa ni berkawan. Aku rasa kena aku rasa berborak ni aku tahu cara yang pertama ialah cari tahu rutin orang lain. Betul. Rutin orang lain. Kalau contoh let's say kalau lelaki, kalau tahu time ni kau macam kompat, budak-budak ni pergi rokok, pergi sekali. Walaupun kau tak merokok, pergi sekali. Melepak borak-borak kosong. Dengar pun tak apa. Janji kau ada self present macam faham. Mesti takkanlah borak-borak kau tak ada ni ke. Maksudnya kena inisiatif sendiri lah. Jangan macam kau cakap apa kerasumbang. Jangan rasa terperuk je sebab kau rasa macam semua benci kau. Kadang-kadang orang tak benci kau pun. Faham. Sebab bila kau rasa macam dia sebenarnya ada dia macam dua magnet yang sama kutub. Tiba. Macam contoh engkau rasa tak ada orang borak dengan aku, orang benci aku. So tak payah borak dengan orang. Tapi bagi dia ada side macam sombong tak bercakap tak apa mungkin tak dia tak kawan orang kot. Dah tak boleh nak melekat. So nak tak nak mungkin sama ada engkau initiate, tapi kalau susah lah selalunya orang yang bermasalah tu kena try initiate juga. Sebab orang yang dah lama mesti akan selesa macam tak apa tak payah layan tak apa. Aku ada member lain kan. Kena try initiate lah. Cubalah cari rutin tu. Kalau semayang tu lagi bagus lah. Yelah sebab macam itu yang aku ni. Ataupun maybe time lunch ke apa ke kan. Macam kat mana kat sini yang okay murah ke apa ke. Benda-benda macam tu kau memang kena start dulu. Tapi itu adalah macam kalau kau baru masuk kerja kat situ. Kau dah lama. Kalau kau dah lama tapi still cannot juga. Kena reset lah. Tukar kerja kan. Kena reset. Sebab susah sebab dia macam kalau contohlah engkau dah letak diri kau macam tu, orang benci, susah orang nak hakis benda tu. Memang sangat susah. Kita pun sendiri perasan benda tu. Betul. Susah nak hakis. Nak tak nak kena tukar. That's the last resort lah. Sebab tu salah first day tu crucial masa kau masuk tu. Kena cari kawan. Macam aku dulu pun, aku kawan dengan Neh, kau dengan, tapi nak cakap tak boleh juga sebab production memang kau kena kawan dengan semua orang. Kena kawan dengan semua orang. Aku kena macam nak tak nak kan, kena bertegur je lah. Kena macam sebab masing-masing, sebab dia bertukar-tukar. Dia macam yang ini kau kena kerja dengan dia ni, yang ni kau kena kerja dengan dia ni. Cuma bezanya masa awal-awal masuk dekat H-Live lah, kat Tinker lagi, barrier dia hanya ialah dekat broadcast journalist, yang journalist dengan cameraman. Tu ada barrier dulu. Tapi lepas lama-lama, sebab kita bekerja dalam satu kawasan yang sangat padat, sempit dan padat, so nak tak nak takkanlah kau tak tegur belakang kau je. Faham. So kat situ dia dah sendiri. Tapi kalau yang kesian ni yang jauh-jauh lah, contohlah dia punya wartawan kat meja sana, cameraman kat sini, so susah nak gel. Tapi kita sangat beruntung lah. Itulah maksudnya berkawan-kawan lah dengan semua orang. Faham, betul.
Alright, so yes, itu dia kita punya podcast kali ini. Kita tak boleh lama sebab Aika ada job luar kat ni. Tetap kan. So minggu ni. Okay bah, by the way, mungkin kau nak ada announcement yang sangat penting untuk. Jangan nak over lah aku punya announcement nak penting sangat. So basically ni adalah week last sebelum Syafah bercuti bersalin. Tapi sebenarnya kan, masalahnya episod ni akan keluar minggu depan. Tapi minggu depan kita nak buat live. So dua kali live ke apa benda ni? Bukan 2 kali live, maksudnya ni bank lah. Maksudnya mungkin ini keluar ketika aku macam dah pantang. Pantang. Mungkin faham. pantang atau mungkin tak tengah push. Alright, so demi siapa macam tu kan. Ketika Syafah sedang push, kita keluarkan episod ni. Tak, ini adalah minggu last sebab Syafah rasa Syafah dah tak ada kemampuan nak datang office dah minggu depan. Okay, tetapi let's say lah lepas engkau beranak, aku rasa lepas pantang kot. Kau tak nak? Takkan aku berpilih ni cakap guys. Sebab aku rasa, sebab ada orang cakap kalau kan kalau ibu lepas beranak kan kadang dia punya mental tak stable. Betul. Kau nak aku merepek ke? Kau memerlukan aku dan juga tim tak untuk menghiburkan kau? Maksudnya kita buat podcast live lah. Weh, berani betul lah for diri. Podcast secara live. Okay. Sebab aku takut kita tak tahu what your mental state will have, apa yang akan jadi masa lepas ni. So kau okay kalau kita? Aku okay je. Kalau aku perlukan korang, aku akan cakap lah. Aku perlukan. Sebabnya aku tak tahu apa benda yang aku nak expect. Kau dah lalu. Tapi bukan sebagai seorang ibu. Yelah. Sebagai seorang bapa. So obviously aku rasa macam ibu akan lagi macam, I think you need someone to talk sebenarnya. Tak cukup suami kau je. Mungkin boleh ha. Tapi kalau kau akan macam visual tak okay lah. Visual tak apa, kita akan tak gambar kau je lah. Suara je keluar. Visual tak okay lah. So ini adalah final week. Minggu depan maybe kalau kau buat ni bank, minggu depan kita akan kalau aku tak beranak lagi, maybe kita boleh try lah yang live stream yang kita discuss dengan band the other day. Ketika pantang aku tak berani nak cakap. Mungkin lepas aku dah habis pantang okay kot. Sebab lepas habis pantang aku memang ambil extra cuti. Jadi kalau pantang berapa lama kan? 44 hari. Takkan lama pa. 5-6 episod kat tu. Masih miss. Kau buat je lah, ke ramai orang kat sini. Apa masalahnya? Cuma rindu lah. Of course lah. Kalau rindu nanti aku akan jadi pendengar. Tak cukup. Tapi tak apalah. Alright, so yes, kita jumpa lagi secara maya, insyaAllah. Aku rasa lagi best lah. So siapa mereka, kalau standby je buat notification bell. Kalau keluar je kata podcast live tu, join. Sebab boleh tanya soalan. Tapi aku takut orang tanya soalan pasal kau mengandung beranak lah apa. Aku okey je. Tapi kalau mental aku tengah okey lah. Kalau mental aku tak tengah okey, aku akan maki je lah sepanjang live. Takkanlah kau nak maki. Mana tahu. Alright, so yes, apa pun sementara lah aku nak ambil peluang lah, nak minta maaf lah kan. Kalau macam dekat viewers lah, especially kalau kita kat dalam ni, nantilah kan takkan aku nak minta maaf kat korang kat dalam podcast ni. Kat UIA. Budak-budak UIA ataupun lecturer kan. Tak, di kesempatan ini I would like to macam apologize lah kalau macam ada apa-apa yang kurang. Apa benda yang aku cakap, apa benda yang Syafah cakap buat orang kat luar rasa terasa ke apa ke. Syafah minta maaf. Harap macam aku bukan apa, aku just macam nak proses aku beranak ni macam dalam keadaan yang macam tenang. Aku cakap dengan semalam, aku cakap dengan Reza kan, aku nak dalam keadaan yang tenang, insyaAllah dalam keadaan yang bersih lah. Maksudnya hati bersih semualah. So yes, nak minta maaf kat korang kalau ada terasa ke apa ke kan. Doakan Syafah selamat bersalin. Amin. 40 orang amin okey dah. Kau ni mestilah aku nak lebih. Tamat. Alright, itu saja podcast minggu ini. Yes. Jadi kita nak ucapkan Syafah semoga selamat beranak. Daripada mereka yang mungkin tengah zaman-zaman belajar ni, belajarlah bersungguh-sungguh. Betul. Belajar bersungguh-sungguh. Kepada mereka yang bekerja bersungguh-sungguh. Tahan sikit je kalau ada masalah. Ada orang DM aku nak suruh join dia punya ni podcast. Dia punya yang kita cakap kita nak join ni. Tetapi pada kelas dia tu aku ada check up kat hospital. So macam mana aku nak join okay. So yes, tengoklah in the future macam mana. Boleh. Bukannya kau belajar seminggu ni je. Alright, so kita jumpa lagi insyaAllah. Nantikan Haikal bersama ahli-ahli tingkah yang lain. Alright. Ya, akan lagi sekejap. Yang mungkin konten setengah jam. Alright, so yes, bye.